Satu Malaysia jadi pegangan rukun negara teras panduan. Satu Malaysia penting negara, rakyat Malaysia tahan setia. Serangkap lagu Satu Malaysia di atas menunjukkan betapa pentingannya perpaduan kaum diamalkan oleh rakyat Malaysia. Tahukah anda apakah itu perpaduan? Bagi saya jelaskan. Negara kita merupakan sebuah negara yang unik kerana kita terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Perpaduan boleh ditakfirkan sebagai satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan dalam kalangan mereka. Walaupun menyedari hakikat bahawa rambut sama hitam, hati lain-lain, namun masyarakat yang berbilang kaum hidup dengan aman dan damai. Perpaduan ialah kunci keharmonian sesuatu negara yang boleh mengukuhkan kestabilan dan kemajuan negara. Rakyat Malaysia harus memupuk semangat perpaduan kaum. Aktiviti untuk kekalkan perpaduan kaum. Apakah aktiviti untuk kekalkan perpaduan kaum? Antara aktiviti untuk kekalkan perpaduan kaum ialah melakukan aktiviti gotong royong, menganjurkan majlis rumah terbuka dan semua kaum bersama meraihkan hari perayaan kaum lain. Mari kita tengok. Yang pertama ialah gotong royong pelbagai kaum. Ia dapat membersihkan kawasan perumahan, perlu melibatkan semua kaum yang berada di kawasan itu dan mengadakan jamuan kecil-kecilan selepas aktiviti gotong royong bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kaum. Yang kedua ialah membudayakan amalan kunjung-mengunjung ke rumah berlainan kaum di Malaysia. Ia dapat mengadakan rumah terbuka setiap kali perayaan, tidak kira perayaan Hari Raya, Aidilfitri, Tahun Baru Cina ataupun Deepavali. Sentiasa menjiahi dan bertegur sapa dengan penduduk di kawasan perumahan. Yang keakhirnya ialah semua kaum bersama-sama meraihkan hari perayaan kaum lain, iaitu perayaan lain yang disambut seperti Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali yang turut diraihkan semua masyarakat di negara ini. Ini menjadikan tidak salah untuk umat Islam turut sama menghormati perayaan agama lain dan turut mengambil bahagian. Seterusnya, cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum. Antara cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum ialah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, membina bangsa yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan, dan mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi, membentuk masyarakat bermoral dan beretika tinggi. Nilai dan masyarakat amat berkait rapat jika sesebuah masyarakat mengamalkan nilai baik, masyarakat tersebut mampu hidup harmoni dan berkembang maju. Anggota dalam sesebuah masyarakat terdiri daripada individu, keluarga, organisasi dan masyarakat itu tersendiri. Selain itu, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi, dapat bebas mengamalkan adat dan kebudayaan tersendiri, mementingkan kesetiaan kepada negara kita. Perpaduan kaum di Malaysia. Apakah kebaikan masyarakat bersatu padu? Jom tengok bersama-sama. Kebaikan masyarakat bersatu padu ialah dapat membangunkan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan, mengurus dan pentadbir negara. Pendapatan negara diperolehi daripada cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancongan asing dan keuntungan aktiviti perniagaan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, sektor perkhidmatan khususnya pendidikan dan pelancongan telah menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan juga melahirkan negara yang aman, mewujudkan masyarakat harmoni dan aman, memelihara kedaulatan negara, membina masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain, meningkatkan imej negara di mata dunia dan menanam semangat perpaduan antara kaum sejak kecil.
kepentingan perpaduan kaum. Kepentingan perpaduan kaum ialah memilih semangat rasionalisme dan patriotik yang tinggi. Rasionalisme semangat kebangsaan, perasaan cinta akan bangsa dan negara sendiri yang mendalam, cinta pada tanah air, bangsa atau sejarah budaya bersama. Patriotik, rasa cinta akan sayang kepada negara yang wujud dalam diri setiap anak watan dan berbentuk psikologik. Dan juga rasionalisme dan patriotik dalam mengimbangkan dan kesedaran tentang nasib bangsa dan negara. Kedua, pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan terhadap pembinaan bangsa dan negara. Dan ketiga ialah keinginan untuk membantabatkan maruah dan prestij bangsa dan negara. Dan juga dapat menarik taraf kadar pelancongan asing ke Malaysia. Kuala Lumpur sememangnya merupakan pintu masuk yang paling penting buat pelancongan asing yang melawat Malaysia. Oleh kerana itu, pihak kerajaan telah memperkenalkan Kuala Lumpur Tourism Master Plan 2015 hingga 2025 dengan harapan semua warga asing yang datang melancong ke negara kita dapat meninggalkan kesan yang sebaik mungkin. Sebelum itu, adalah lebih penting kita mengetahui sejauh mana warga asing melihat Malaysia atau Kuala Lumpur dan sudut pandangan mereka. Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum adalah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 adalah kerusuhan kaum yang berlaku sebagai kemunculan masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Langkah mengatasinya telah diambil adalah bagi mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat. Usaha diteruskan lagi dengan pelancaran dasar pembangunan nasional pada 17 Jun 1991. Dasar tersebut meneruskan pencapaian DEB dalam pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Objektifnya ialah untuk membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembagaan dan rukun negara. Faktor seterusnya, penubuhan parti politik. Penubuhan parti politik di negara kita bermula sekitar 1940. Masing-masing kaum mempunyai tempat untuk mengadu dan aduan tersebut akan disuarakan dalam persidangan yang dilaksanakan. Sistem ini juga lebih teratur kerana pemimpin parti politik yang akan membela kedudukan kaum masing-masing dalam apa jua aspek berbandingan dengan menggunakan teknik pertumpahan darah seperti peristiwa 13 Mei. Ini dapat mengelakkan sikap berat seterusnya membawa kepada pertumpahan darah. Ini juga dapat membawa kepada perpaduan dan kemasyarakatan di negara ini. Terbentuknya Parti Perikatan Asal Gabungan UMNO, MCA, MIC seterusnya merapatkan lagi hubungan antara orang Melayu, Cina dan India dalam bidang politik yang bermuafakat dalam usaha memupuk kerjasama kaum ke arah mencapai perpaduan. Perpaduan dan kemasyarakatan yang dibentuk dapat menjamin keadaan negara yang aman dan damai. Selain itu, rakyat juga dapat bekerjasama antara satu sama lain. Salah satu kesan masyarakat tidak bersatu padu adalah keharmonian negara terjejas. Keharmonian negara terjejas bermaksud tidak ada kesepaduan di kalangan rakyat. Contohnya, rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa dan tidak dikongsikan bersama. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, keadilan, kerjasama sesama masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jaya. Seperti mana yang kita tahu bahawa semua masyarakat inginnya keamanan dan keharmonian, namun sia-sia tanpa usaha daripada pihak pentadbiran negara untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional dalam negara. Kesan seterusnya ialah keadaan masyarakat sekeliling berasa tidak tenteram, bebas dan maju dengan keyakinan diri sendiri serta bangga dengan apa yang dicapai disebabkan tiada perpaduan dan integrasi di dalam negara. Ketidakwujudan perpaduan dan integrasi menyebabkan rakyat berasa terkungkung dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah terhad. Hal ini
menyebabkan perasaan tidak puas hati akan wujud di kalangan rakyat dan akhirnya mencetus kepada pertelingkahan dalam etnis. Sebagai contoh dalam aspek ekonomi, merujuk kepada peristiwa 13 Mei 1969 di mana rusuhan kaum telah tercetus akibat ketidakadilan dalam arus aktiviti ekonomi di mana setiap etnis telah dipisah, iaitu kaum Melayu bekerja sebagai nelayan dan petani, kaum India pula bekerja di kawasan estate dan kaum Cina pula bekerja di bahagian perindustrian. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan kaum disebabkan pembahagian dalam sektor ekonomi yang tidak adil. Oleh itu, jelas betapa penting perpaduan untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei berulang. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan elemen yang penting dan harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Perpaduan hanya dapat dicapai jika semua rakyat bersatu padu, bertolak ansur, hormat menghormati. Perpaduan juga memupuk dan membina masyarakat yang matang. Saya berharap agar semua warga negara ini akan sentiasa mematuhi undang-undang serta tidak terpengaruh dengan anasir luar dan menghargai jasa tokoh yang telah banyak berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan dan memenuhi kemerdekaan ini agar menjadi lebih bermakna akhirnya. Janganlah kita bersikap evasi maupun bagai enau dalam belukur melepaskan puca masing-masing, kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur. Terima kasih.